Okey, begini saya mulakan sekali lagi saya share screen. Ini adalah Microsoft Teams. Tadi saya beritahu kalau kita nak mulakan live event, tolong biasakan dengan Microsoft Teams. Microsoft Teams ni sangat sesuai untuk pelajar dan dalam satu masa boleh sehingga 250 pelajar. Jadi boleh create lah bilik-bilik ni. Ini namakan bilik-bilik lah. Ataupun dalam ini kita boleh mulakan join atau or create teams ni. Dan hari ini saya nak tunjukkan bagaimana mengadakan live event yang saya kata tadi puluhan ribu boleh masuk 20,000. Jadi mulanya dengan sini di atas kanan ini ada new meeting. Tekan di hujung ini ada dua pilihan, schedule meeting dan juga live event. Schedule meeting ni saya selalu guna, saya galakkan juga. Kalau kita tak mahu bilik-bilik tadi, bilik-bilik ni saya namakan ini bilik. Bilik-bilik ini adalah meeting ataupun kumpulan yang selalu diadakan masyarakat dan kita tak terlupalah bila kita nak buat meeting kita masuk dalam bilik-bilik ni. Dan satu lagi adalah dalam kalender ni, kalau kita buat meeting yang tidak berkala, kita panggil 2-3 orang ataupun ramai pun boleh, tapi bukan yang schedule. Kita boleh gunakan schedule meeting. Hari ni kita nak tengok live event. Jadi tekan saja live event di sini. Tengok ni, new live event. Kita masukkan inilah title ini. Kita bagi nama lah, katakan tadi live event, saya buat live event pengajaran 3. Tadi siang, pagi tadi buat yang kedua. Bagi nama title ni asterisk ni maknanya wajib lah. Okay, kemudian location. Kalau tengok sini tak ada. Sebenarnya kalau kita ada bilik yang fizikal, yang betul-betul bilik yang seperti biasa dalam bilik masyarakat tu, kita boleh masukkan juga di sini. Maknanya satu tempat tu dalam secara digital begini, masyarakat begini, ataupun seminar begini, ataupun di tempat yang betul, fizikal, bilik kuliah ataupun bilik masyarakat, boleh letakkan di sini. Dan boleh letaklah sini mula bila. Hari ni 5 hari bulan. Sekarang ni pukul 4 suku, 4.15. Katakan kita letak dia by default dia letak 30 minit. Kita boleh letak sinilah 4.20. Sekejap lagi kita akan mulakan 4.20. By default dibagi setengah jam juga. Kita boleh letak sini setengah jam. Katakan pukul letaklah setengah jam, tak apa kat sini. Ini masa. Kemudian ni bagi description kat sini, bagilah ceritalah apa tujuan masyarakat ni ke apa sebagainya. Dan saya sini sebagai producer, siapa yang mulakan ini nama dia producer yang mengawal. Kalau dalam sebutan lain mereka namakan host. Kalau kita nak panggil siapa yang terlibat dalam perbincangan ini, kita invite mereka sebagai presenter. Katakan saya panggil Sufira kat sini. Ada kat situ. Kalau ada nama dekat sini sebenarnya dalam UKM pun mereka akan keluar terus. Jadi presenter kat sini Sufira. Selain daripada dua ni, mereka adalah participant. Participant ni mereka boleh dengar video dan suara dan mereka boleh tanya dalam Q&A. Live event ni bukannya macam mesyuarat yang semua orang boleh bercakap, tak. Kalau semua orang nak bercakap ataupun kita nak mesyuarat, itu dalam Teams biasa. Ini adalah event. Dipanggil kalau dalam Webex tu nama dia Webex event. Dalam Webex juga ada Webex meeting. Yang saya guna sekarang ni adalah Webex meeting.
nanti boleh communicate selepas ini. Tapi ni saya nak tunjukkan adalah event. Jadi selepas tu dah tu kita next. Kat sini ada 3 option, sama ada yang kita jemput itu adalah yang kita kenal, only specific people or group dalam ni, yang kita kena bagilah dia punya email untuk jemput mereka, ataupun dalam satu kumpulan, mungkin satu UKM, tak ramai lah sebab mereka memerlukan ni, kena ada sign in. Tapi kalau berbentuk public, semua orang boleh masuk, kita letak public je ni. Nanti saya harap siapa yang nak cuba tu boleh guna public ataupun people and group ataupun organisation wide. Boleh cubalah tengok apa feature ataupun kelebihan masing-masing. Jadi selepas event tu ataupun semasa event, kalau kita nakkan semua peserta dapat recording, kita tick kan, kalau tidak kita untick kat sini. Saya tick kat sini. Kemudian attendee engagement report, siapa yang masuk ini akan list ada nama siapa yang hadir dan juga Q&A. Soal jawab. Sekali lagi saya ingat, ini adalah event, live event. Maknanya ada beberapa tadi yang cakap, organizer dan juga presenter, mungkin 2-3 orang presenter. Yang lain itu adalah semua pendengar dan tidak ada communication kepada presenter ataupun organizer. Mereka dengar dan dengar video dan suara saja, dan communication adalah dalam Q&A ni. Itu kena jelas dua perkara tu. Di mana-mana saja, bukan dalam Microsoft Teams, dalam Webex pun sama. Jadi selepas itu sudah schedule kan. Bila keluar inilah dia link yang perlu kita berikan kepada peserta. Jadi get attendee link. Jadi, kita tekan kat sini, dah copy kat sini. Copy. Cuba kita tengok apa yang ada dalam link tu. Saya buka sini. Panjang. Kita boleh hantar ini ke email ataupun menggunakan WhatsApp ke Telegram. Hantar link ini saja dan boleh buka live event ya. Saya kopikan ini dan saya berikan kepada Sufira dalam WhatsApp. Panjang. Okey, itu dia. Ini standby saja. Kemungkinan nanti akan kita akan lihat kat sini kalau jika perlulah. Okey, itu satu perkara. Kemudian kalau katakan kita nak pendekkan itu, ini tambahan ya. Selalu saya tak maulah panjang-panjang. Macam tak profesional je. Kita gunakan shorten URL. Ada beberapa perkhidmatan shorten URL. Saya tunjukkan kat sini ya. Saya bagi dua. Satunya bit.ly. Satu lagi URL shortener. Saya tunjukkan dua-dua untuk mudah. URL shortener. Dan short URL. Dan kita masukkan tadi. Saya pastekan kat sini. Dan tekan ni. Dan yang panjang ni tadi, kita kopikan. Dan ini dia. Tengok hanya beberapa sahaja kat sini. Dan ini saya berikan kepada peserta kita yang akan kita buat. Saya bagi ini kepada Sufira juga. Ini look profesional Jadi perkara kecil begini pun kena diperhatikan. Dan satu lagi yang bit.ly yang popular juga, saya pun selalu guna bit.ly ni. Kalau tak register, kita boleh guna terus. Kalau register pun hanya kita bagi nama saja, pun percuma saja. Jadi saya create kat sini, create yang baru, saya pastekan. Oh, ini yang pendek tadi, silap. Saya tak jadilah.
Sekali lagi saya tersilap kopi yang pendek pula. Okey, yang panjang ni tadi, daripada ni kita create yang baru. Ni panjang. Panjang begini. Dan kita beri nama tertentu dekat sini. Katakan tadi live event pengajaran. Ini sebagai tajuk sajalah. Tengok ni, pendek ni. Bit.ly susah nak sebut ya. Bit.ly susah nak sebut ni, panjang ni. Tapi cukup pendek lah, dah cukup pendek. Tetapi kalau kita register, kita boleh tukar nama ni supaya lebih senang. Katakan contoh dia saya tulis lah. Ni saya saja je lah event career contoh dia. Event career. Yang ketiga. Contohlah gitu tulis 3 punya tu senang. Career 3. Kita boleh ingat apa yang kita suka kat sini kan. Jadi kita savekan kat sini. Link has been edited. Maknanya sebelum ni tak ada sesiapa pun guna nama ini. Jadi kalau kita lihat kat sini yang panjang ini dan kita kopikan dan kita hantar ke email ataupun ke WhatsApp ataupun Telegram. Tengok ni ada. Jadi semua ni sama Yang atas ni yang asal, kemudian guna short URL add yang baru kita buat ataupun kita guna bit.ly. Bit.ly ni lebih menarik lagi sebab kita boleh tukar nama. Okey, itu dia letak tepi dan kita dah ada kat sini dan saya dah tambah tadi siapa yang akan jadi presenter dan close. Bila close, pergi ke Microsoft Teams, kita nampak ni sudah ada dalam kalender. Sudah ada dalam kalender kita lah sebagai host, dan siapa yang dapat yang melalui URL tadi boleh buka, tekan dan kita siapa yang jadi host akan buka dan tekan join ni kalau nak mula. Sekarang dah 4.20, 4.23 ya dah boleh. Sebelum 4.20 pun kita boleh masuk, boleh join juga, tak ada masalah. Jadi join. Ni tadi tajuk kita live event pengajaran 3. Mula-mula kita tak perlu buka apa ni video dengan ni buka video, ni buka audio dan terus join. Okey. Inilah live event dashboard yang kita nak mulakan. Siapa yang participant yang buka akan nampak ini. The live event hasn't started. Ini yang sebelah kanan saya ni Jadi yang lain ini kita nanti cuba tengok. Yang di bawah ini adalah saya punya saya kawalan saya di bawah ni Kalau Sufira masuk, sempat Sufira boleh masuk ke? Ataupun boleh masuk? Kalau Sufira boleh masuk, nanti boleh masuk. Sebab saya dah invite Sufira masuk dalam ni sebagai presenter. Sure Prof, saya masuk sekarang. Okey. Nanti kita tengok Sufira masuk. Yang lain ada sebagai participant. Jadi ini sampai 20,000. Jangkanya kalau 1,000. Kalau 1,000 nak masuk, Zoom kena bayar lebih. Tapi Webex yang PTM ada yang sementara itu, yang saya guna sekarang ni adalah PTM punya. Sehingga ada 16 hari lagi Selepas itu tak boleh lagi dah. Sebab tidak diperakui untuk disambung. Zoom yang saya ada ni boleh sampai 1,000 participant untuk live event. Tapi kalau untuk yang biasa tu mungkin sekitar 250 saja. Saya tengok dalam semalam ada meeting, kita cuba nak lihat Webex untuk 200 peserta pun untuk 5 host
host ni sebagai sebagai organizer untuk 200 peserta saja untuk 1 tahun. Bila dah convert dalam ringgit Malaysia sebanyak 7,000 ringgit 1 tahun. Tapi guna live event Microsoft ni, kerajaan dah bayar, kita hanya gunakan saja. Kita ada kena guna sikit kemahiran kita, tambahkan skill. Jadi yang ini saya nak tunjukkan, siapa yang dah masuk dalam live event akan keluar ini, the live event hasn't started. Walaupun kita kata tadi kita dah set 4.20, tapi saya belum mulakan lah. Jadi kat bawah ni Sufira dah masuk, jadi saya boleh berkomunikasi dengan Fira. Kalau saya tekan sini, Sufira dah masuk. Bila saya tekan sini, saya masuk queue untuk masuk presentation. Kalau saya tekan ke Sufira, Sufira bersedia untuk masuk queue. Di atas ni nampak queue. Alright. Kalau yang lain tu, katakan saya nak ambil file lain. Saya nak mula buat presentation. Saya panggil. Katakan saya ambil lagi. Saya dah mulakan aturan di bawah ini supaya boleh masuk. Dan saya cuba cari file lain. Sebentar saya cari file lain. Saya tak buat persiapan yang saya ambil file yang mungkin untuk buat presentation. Yang bagusnya kita siapkan di bawah itulah. Sebentar saya cari ni. Cari PowerPoint je. Ni belum mula lagi Saya baru nak set up sebab ini kita sedang belajar sebentar kita stop sharing dulu siap sini stop sharing. Tengok dekat sini ada sharing, ada stop sharing. Sebab saya nak sharekan PowerPoint sini. Ni PowerPoint. Ni dah masuk queue. Alright. Bila kita dah siapkan apa yang kita nak cakap kat sini, ni 2 presenter, kemudian kita dah siapkan PowerPoint presenter kat sini. Saya mula-mula katakan saya minta Sufira bercakap kat sini lah. Jadi Sufira, mana muka Sufira? Tak apalah kat situ Ataupun saya dulu cakap saya cakap dulu kat sini. Tengok ini saya dah mula. Saya belum masuk. Orang lain participant belum masuk lagi. Saya dah mula nak masuk queue. This is queue Dan saya tekan yang kuning ni, send live. Nampak ni. Ini masuk queue. Sekarang dah masuk ke dalam ruang live event. Tapi belum mula lagi Saya kena tekan start kat sini. Bila saya start, dia akan keluar ini. Are you sure you want to start the live event now? Saya continue. Kuning lagi. Sekarang dah merah. Ni dah live lah ni. Sekarang saya dah bersiaran. Semua orang boleh nampak. Kalau 20,000 orang, satu universiti dengar. Dengarlah. Jadi live event ni dah sudah mula Jadi saya mengucapkan selamat datang kepada semua ahli seminar ataupun pembentangan ini. Bagaimana nak mulakan ataupun nak set live event dalam Microsoft Teams.
Kemudian bila saya nak minta Sufira bercakap, sekarang Sufira sebenarnya boleh bercakap sekarang. Saya dengan Sufira boleh bercakap. Sufira? Boleh bercakap Boleh bercakap. Kemudian kalau saya nak minta Sufira masuk kat sini, dah mula nak queue. Kemudian saya sendkan error live. Tak boleh. Cakap yang lain boleh dengar, yang partisipan boleh Q&A saja. Okey. Ini Sufira tak keluarkan video, mungkin dia bagi error kat sini, tak boleh masuk tak apa. Nanti akan datang boleh masuk. Cuba tengok saya masukkan presentation ini. Tapi jenis yang presentation ini ada dua. tu original, tu pemaju pasang itu. Nanti jap, ada siapa tu? Dah tak ada seki tu kan. Itu pun nanti cepat batal. Saya mute kan dulu Tak keluar. Tak ada. Sebab air slow sangat. Tu mungkin dia punya kepala tu dah rosak tu. Bukan, memang dari awal lagi. Memang air tak terasa. Dia tak baik. Dia nak cari mute semua orang ni. Tolong unmute Ini okey. Tapi sudah nak balik, kita perlu pasti dah dulu ni. Yang senang kita akan cek. Kalau ada sumpah dalam. Okey. Dengar suara saya, Fira? Berapa yang kan? Okey. Fira masuk dalam Teams tak? Tak boleh keluar suara ni Tak nampak dekat sini. Okay, tak apa. Boleh cuba lagi Okey, saya nak tunjuk kat sini di queue ni ada dua option Satu yang sepenuhnya presentation, satu lagi adalah separuh sini. Okey, separuh ni tengok. Dia presentation sebelah ini, dan yang tempat kecil sini adalah saya boleh letakkan siapa yang present. Sama ada saya ataupun Fira. Bila dah ada dua-dua ni, sebab kita option sebelah sebelah ni muka kita dan sebelah ini adalah presentation. Jadi ini adalah yang bagus sebab kadang-kadang kalau hanya presentation sahaja tanpa ada muka orang kat sini tak begitu menarik. Jadi selepas kita set begini, kita send live lah. Alright? Send live. Jadi kita pun dah ada presentation. Cuba saya nak saya ini saya kena tutup satu sini. Okey, kemudian saya kena cari ni. Saya nak buat presentation sini. Kemudian nampak tak presentation? Apa berlaku kat situ? Nampak Prof punya slide. Slide muka saya sebelah tu ada tak yang kecil? Sebelah kanan? Tak ada Prof. Tak ada? Muka tak ada. Ada slide Prof je. Slide saya saja. Okey.
Sebenarnya saya setkan dua-dua tadi. Okey. Begini Sebenarnya betul lah kenapa tak nampak muka saya, sebab sesiapa yang pergi Microsoft Live event ni akan nampak dua-dua ni. Dah confused sebab saya ni memberi penerangan dalam Webex. Betul Bila saya beri penerangan dalam Webex, saya bila buka ini, memanglah saya presentation dalam Webex saja. Kalau siapa yang pergi ke dalam Microsoft Teams live event tu, akan ada presentation saya dan sebelah tu ada muka saya. Sebenarnya kalau pergi ke tempat saya, ke rumah saya sekarang ni sebelah ini ada iPad, ni komputer saya, ni handphone saya, ni skrin besar saya. Jadi beginilah keadaan di rumah saya sekarang ni. Okey, saya tutup Sekejap saya sambung ni. Kenapa saya suka skrin besar? Sebab saya boleh pergi manuver yang lain. Okey. Okey. Ni sekarang sebenarnya sesiapa yang pergi live event yang sebenar akan nampak screen presentation dan muka saya. Dan tadi bila saya test tadi, saya kata nampak sebelah ni tidak, memang tak nampak sebab sekarang ni kita guna Webex. Okey. Sebenarnya itu sajalah. Sebenarnya apa yang setakat ini, itulah yang saya nampak kat sini. Ini kita sudah 14 minit dan zero attendees. Zero attendees, apa maksud dia? Belum ada sesiapa pun yang masuk dalam live event. Sebenarnya participant sekarang ni adalah di dalam Webex. Jangan confuse. Webex ni adalah cara saya nak tunjukkan saja, tapi yang sebenar nanti masa penggunaan Microsoft Teams, kita akan nampak berapa ramai attendees ini. Dan ni sekarang sedang live. Okey. Di kanan atas ini kita tengok beberapa button kat sini. Need help, leave. Leave ni, kalau leave tekan ini, kita akan keluar semua sekali. Kita punya live event. Dah tak ada dah. Dah keluar daripada live event. Berbanding dengan end. End ni adalah berhenti live event. Cuba tekan sebelah sini, nampak sini beberapa petunjuk dekat sini. Ini adalah health dan performance. Kalau kita punya bandwidth kita 3.8 megabit per second, kalau kita punya internet itu kurang dari 3.8, dia akan jadi masalah. Jadi kalau boleh sekitar 5 megabit per second lah. Di rumah tu kalau siapa guna wifi, dia sekitar 100 megabit per second, jauh lebih daripada 3.87. Jadi cukuplah. Hari ni Perdana Menteri kita bagi 1 gigabyte. Tak tahu speednya berapa, gantung pada tempat. Jadi ini adalah performance, mungkin tak begitu penting, hanya menunjukkan performance saja. Dan sebelah ini adalah question answer. Di sinilah peserta boleh tanya soalan dan presenter dan organizer boleh jawab di Q&A. Selepas ini, di hujung sini, note, kita boleh buat nota, take notes. Dan selepas ini adalah chat, buat chatting. Ni peserta ni adalah terhad kepada presenter dan organizer. Kalau kita nak tahu siapa attendee dalam ini, nanti habis saja ni, kita boleh printkan dalam bentuk Excel file. Siapa yang hadir dalam seminar ini. Selain ini adalah
kita punya setting untuk audio, video. Ini adalah soalan. Okay. Jadi itu setakat ni saja. Setakat ni inilah yang boleh kita gunakan. Jadi saya dapati memang berguna Microsoft Teams Live Event ni untuk ramai participant ataupun seperti yang dirancang, kalau katakan 1,000 peserta boleh gunakan live event. Kalau menggunakan sebelum ini kalau pakai gunakan Teams yang biasa ni, Team biasa yang ini, Team biasa ini hanya 250 saja. Baru ni ada pensyarah FKAB nak gunakan, mereka ada 300 pelajar tak dapat gunakan sebab maksimumnya adalah 300. Okey, mana tadi? Balik semula ke sini. Yep. Ni yang asal kita lah, kita punya ni. Sebenarnya tak susah sebenarnya, kalau kita tahu dia punya aturannya, bawah ini adalah persiapan kita, presenter, berapa ramai presenter pun boleh, dan kita siapkan kontennya, siapkan bahan-bahan untuk pembentangan, ataupun presenter itu tidak memberi bahan pembentangan di sini, presenter sendiri bila masuk ke dalam queue dan live event, presenter sendiri boleh keluarkan PowerPoint ataupun presentation slide itu di komputer masing-masing. Jadi itulah sangat berguna live event ni. Jadi kalau kita dah habis kita end kan kita punya session, end session. Jadi peserta akan nampak ini. The live event has ended. Tapi belum keluar lagi. Jadi nak keluar kita leave. Tekan leave. Okay, saya leave Saya leave sini dah 19 minit. Saya leave. Leaving. Ni leaving. Kita pergi pada kalender tadi. Kita pergi pada kalender tadi yang kita buat tadi. Tengok bawah ni bawah ni. Question and answer report kita boleh download. Attendee engagement report boleh download. Recording tadi kita boleh download juga. Sekarang ni tengah record lah. Belum siap lagi. Nanti kalau ada record dia nampak arrow ke bawah. Jadi recording semua ni kita boleh ambil. Recording belum siap lagi. Recording kalau tengok yang tadi saya dah yang pagi tadi saya buat dengan tim pengajaran. Download. Ini attendee tadi dalam bentuk Microsoft. Dia file asalnya CSV. CSV ni file yang umum. Kita boleh buka dalam, kalau kita biasa dengan Microsoft pun boleh. Kalau double klik kat situ pun boleh juga. Ni kita punya attendee. Sebagai attendee ke, sebagai event team ke. Ni saya sebagai producer. Dia bagi kat sini lah. Kalau attendee. Pukul berapa masuk, email, nama ada semua kat sini. Gantung kita register kita punya ni lah. Kemudian masuk guna platform apa. Bila masuk, join dengan left. Join and left. Ini dalam bentuk Excel. Okay. Kemudian kalau kita record, kita boleh download tadi. Inilah kita boleh dapat MP4 ni. Sama ada kita nak tengok ini ada 170 megabyte.
selalu ada persoalan masa meeting dengan HEP kemarin. Ada yang tanya, awal-awal dulu masa YouCamFolio pun mereka selalu bertanya, ni file ni 170 MB, YouCamFolio hanya 10 MB saja. Dan sekarang ni YouCamFolio boleh dinaikkan sehingga 150. Sebenarnya antara 10 MB ke 150 MB, kalau kita punya file ini 170 MB, tak boleh masukkan dalam YouCamFolio. Jadinya, jangan gusar, jangan gundah gulana. File 1 gig pun tak ada masalah. Masukkan file ini ke dalam Google Drive. Google Drive kita unlimited. Dan juga, ataupun kita uploadkan kita punya file ini ke dalam YouCamFolio. Dan satu lagi, kalau kita guna Microsoft Teams ini, dia akan siapkan file juga. Saya ambil contoh kat sini ya. Contohlah sebagai yang ada dalam ini. Ini file yang video yang kita buat meeting. Kita tekan ini dan kita dapat link, get link ni. Dan get link ni kita bagi kepada siapa yang kita nak bagilah. Ataupun masukkan dalam YouCamFolio. Jadi tak ada masalah. Ini sudah dimasukkan dalam Stream, Microsoft Stream. Kita copy dan masukkan dalam YouCamFolio atau mana-mana. Ataupun kita sudah download tadi. Ini pun sebenarnya tak berapa bagus sebab dia makan space saya punya komputer. Kalau dah tak boleh juga, terpaksalah saya download. Dah 170 MB. Dan ini saya masukkan ke dalam Google Drive dan linkkan dengan ke dalam YouCamFolio atau mana-mana. Ataupun paling tidak pun ke dalam YouTube. Jadi itu yang perkongsian bersama. Dalam ini kita guna Webex. Webex, stop sharing. Dan kita boleh boleh tanyalah dalam ni. Ini bukan live event yang tak boleh bercakap. Sekarang ni siapa-siapa boleh bercakap kat sini sebab guna Webex.